Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4. Apa khabar murid-murid Ustaz pada hari ini? Ustaz doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustaz untuk membincangkan satu topik yang menarik untuk dikongsikan. Sebelum kapal kita bayar lebih jauh, Ustaz nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 4, bolehlah merujuk pada muka surat 99. Selamat menonton. Ustaz, apakah yang dimasukkan dengan mati melainkan dalam Islam? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Ustaz, apakah erti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutuskan dengan membawa segala bentuk kebaikan untuk umatnya, berita gembira kepada orang mukmin, amaran bagi orang kafir. Rasulullah SAW sangat menginginkan kaumnya mendapat petunjuk dan hidayah. Orang yang mudah bersikap kufur daripada golongan munafik yang mengaku beriman hanya sebagai pemanis mulut, namun ternyata sebenarnya mereka tidak beriman dengan bersungguh-sungguh. Mereka ialah orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Namun, sebagai manusia, kadang-kala kita lalai dalam mensyukuri nikmatnya. Bahkan mungkin tanpa disedari, kita mencela apa yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana hukum kufur dalam Islam? Hukum kufur adalah sesat. Bersikap kufur sangatlah tidak disarankan. Menurut istilah syariat, kufur bererti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya ataupun sebaliknya. Dalil kufur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Maksudnya, barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Surah An-Nisa ayat 136. Kalau kita tidak dapat beriman sepenuhnya dengan semua yang telah disebut ini, maka orang itu telah dikira sebagai sesat, walaupun dia menolak satu sahaja dari semua perkara itu. Mungkin kita bertanya, kenapa perlu diulang perkara ini sedangkan kita sudah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, semua kitab, dengan semua rasul dan hari akhirat? Dan Allah mengulanginya lagi dan memberikan penekanan kerana ada orang yang menyebutnya dengan mulut sahaja tetapi tidak diyakini dengan sepenuhnya. Pembahagian kufur. Kufur terbahagi kepada dua. Yang pertama kufur i'tiqad dan yang kedua kufur amalan. Kufur i'tiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Kedua, kufur amalan, menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi.
Faktor mendorong kekufuran. Pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna daripada ibu bapa dan keluarga, atau dipandang mudah tanpa mengambil peduli dan perhatian yang sewajarnya. Kedua, menurut hawa nafsu. Syekh Ibn Athaillah membicarakan hikmahnya dengan menyebut sebahagian daripada tanda matinya hati adalah tidak merasa kesedih kerana meninggalkan amalan kewajipan atau kebaikan dan tidak menyesal atas sesuatu pelanggaran dosa. Sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud berkata, orang mukmin melihat dosa pada dirinya seolah-olah dia berada di bawah bukit yang akan menghempapnya, manakala orang munafik melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di atas hidungnya lalu menepis dengan tangannya sahaja dan terbanglah lalat tersebut. Ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Umat Islam di Malaysia khususnya seharusnya tidak mempermainkan agama dengan perbuatan, percakapan dan sebagainya yang berkemungkinan membawa kepada kekufuran. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur untuk memenuhi keperluan hidup semata-mata kesenangan yang sementara. Kesan kufur. Pertama, kufur merosakkan iman di hati. Mempersendakan agama Allah SWT walaupun ianya bersifat gurauan boleh merosakkan iman. Walaupun perkara itu nampak remeh tetapi ia sangat besar dosanya di sisi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 65 sehingga 66 yang bermaksud, dan jika kamu tanyakan kepada mereka mengenai perbuatan mereka itu, pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bermain-main sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu sentiasa mempersendakan? Tidak perlulah kamu memohon maaf kerana kamu telah pun kufur sesudah kamu beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kamu lantaran mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa sebahagian yang lain. Ini kerana mereka adalah orang-orang yang terus berbuat dosa. Yang kedua, rahmat dan berkat berlalu pergi. Kehilangan keberkatan terkadang menyebabkan kita hilang pertimbangan dan menjadikan kehidupan dunia penuh dengan permasalahan. Yang ketiga, ketenangan hati juga tidak akan dimiliki. Hati adalah juzuk terpenting dalam diri manusia. Ia ibarat raja atau penguasa dalam diri. Hatilah yang menentukan arah tuju hidup. Adapun anggota-anggota yang lain hanya mengikut sahaja. Dan hakikat ini telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, wa inna fil jasadil mudghah ila salahat jasad kullu wa iza fasadat jasad kullu ala wahya qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka baiklah jasad keseluruhannya, dan jika ia rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah, segumpal daging yang aku masukkan itu ialah hati. Riwayat Imam Al-Bukhari. Yang keempat, dosa dan noda tiada peduli. Manusia yang kufur akan terus melakukan dosa dan maksiat kerana mereka tiada lagi rasa resah gelisah dan takut akan azab Allah SWT, seperti mana yang berlaku pada umat Nabi Lut. Nabi Lut AS menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tiada sekutu baginya, juga melarang mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji sebagaimana yang telah disebutkan Allah tentang diri mereka. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mahu menerima dakwah tersebut dan enggan untuk beriman kepadanya. Bahkan mereka tidak mahu berhenti dari perbuatan yang terlarang tersebut. Mereka tidak mahu berhenti daripada penyimpangan dan kesesatan mereka. Malah mereka hendak mengusir Nabi Allah Lut alaihissalam.
tindakan menjauhi kufur. Pertama, menjaga amal dan ibadah dengan melipat gandakan amalan dan sentiasa tabah menuntut ilmu untuk menyempurnakan lagi amalan ibadah yang dilakukan. Kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Kita boleh mengamalkan doa seperti Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dengan menghadiri majlis-majlis ilmu dan selalu mendampingi guru. Yang terakhir, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu dengan sentiasa bermuhasabah dan bersikap sederhana dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumusan, Ustaz mengharapkan murid-murid dapat memahami maksud kufur dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat menjaga diri daripada perkara yang membawa kepada kekufuran. Ketiga, sentiasa meningkatkan ilmu supaya membantu memperbaiki amalan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, murid-murid meningkatkan keimanan dan sentiasa bermuhasabah dan bersederhana dalam segala tindakan. Terima kasih kerana bersama dan menonton sehingga akhir. Semoga mendapat manfaat dan kebaikan daripada video ini. Akhir kata, ilmu yang sejati seperti barang berharga, tidak bisa diperolehi dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari dan difikirkan. Dan lebih dari itu, harus selalu disertai dengan doa. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Like dan subscribe untuk sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.